Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati adrikni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat untuk kita ini sama-sama menyambung kembali pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, dan kita telah selesai 13 bab daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, dan insya-Allah pada petang ini kita akan masuk pada bab yang ke-14 berkenaan dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menceritakan ataupun menerangkan berkenaan dengan hadis-hadis yang menceritakan ciri-ciri pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-100. Hadis yang ke-100 berkenaan dengan pedang berhias perak. An Anasin radhiyallahu anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Kata Sayyidina Anas, hulu pedang ataupun hujung pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperbuat daripada perak. Perkataan qabi'ah di dalam hadis kita bacakan tadi, perkataan qabi'ah bermaksud hujung hulu pedang, yakni hujung tempat pemegangnya, yakni tempat pemegang inilah pedang lah. Dan hadis ni nak ceritakan bahawa pada pedang Nabi SAW itu terdapat bahagian yang dihias ataupun disadur dengan perak. So apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah hadis ni sebenarnya menunjukkan kepada kita keharusan untuk menghias pedang dan alat-alat peperangan lah yang lain dengan sedikit daripada perak. Dibolehkan untuk hias pedang ataupun alat-alat peperangan yang lain dihiaskan daripada sedikit daripada perak. Kalau banyak tak boleh lah, dia hanya sedikit saja daripada perak. Adapun menghiasinya dengan emas adalah tidak diharuskan. Kalau dengan perak boleh, dengan asalkan dengan kuantiti yang sedikit. Dengan emas tak boleh. Tidak boleh untuk menghias pedang dengan emas. Menurut Imam Ibn Hajar, tidak harus penggunaan emas bagi lelaki secara keseluruhannya. Sama ada yang pertamanya penggunaan sebagai alat atau perkakas. Sama ada nak kita nak sadur ataupun kita nak lekatkan emas pada alat ataupun perkakas-perkakas yang ada. Yang keduanya, penyimpan atau memilikinya sekalipun tanpa menggunakannya. Orang lelaki nak simpan emas pun tak boleh. Apatah lagi nak pakai. Walaupun dia tak pakai emas tu, tapi dia simpan. Tidak boleh. Hal ini kerana dibimbangi akan membawa kepada menggunakannya suatu ketika nanti. Yang ketiganya, menjadikannya sebagai penampung atau pengikat
kepada bekas atau sebagainya. Dan yang keempat, menyadur dengan emas seperti membuat alat-alat perang dan sebagainya. Dia tidak harus penggunaan emas bagi orang lelaki lah. Nak pakai lagi lah diharamkan. Nak gunakan dekat alat-alat perkakas ke ataupun kita nak simpan ke apa, walaupun kita simpan tanpa kita menggunakannya adalah tidak digalakkan untuk menyimpan. Tapi kalau bagi perempuan tak ada masalah. Bagi perempuan itu memang perhiasan dia lah, yang boleh untuk dipakai ataupun nak disimpan pun boleh. Tapi adalah kalau simpan emas tu, kalau emas tu memang kita simpan, kita tak pakai, kena keluarkan zakat lah. Tapi kalau emas tu kita jarang-jarang pakai, tapi kita pakailah juga walaupun kita simpan tapi kita pakai, itu dia termasuk dalam kategori kita masih lagi sebagai alat perhiasan yang kita pakai. Yang keduanya, pengajaran yang kita boleh ambil adalah diharuskan untuk kita gunakan perak ini, digunakan perak untuk bahan penampung dan pengikat bekas atau sebagainya, dijadikan cincin dan menghias alat-alat perang dengan kadar yang sedikit. Dengan kadar yang sedikit tak apa. Kalau kita nak pakai emas, nak pakai nak pakai perak, tak ada masalah. Cincin daripada perak pun tak ada masalah sebab dia sedikit, kuantiti yang kecil. Ataupun kita nak jadikan tempat pemegang pedang ke ataupun perkakas-perkakas lain yang sedikit, boleh untuk digunakan perak sebagai alat sebagai alat hiasan. Tapi dengan kuantiti yang sedikit lah, bukan dengan kuantiti yang banyak. Kalau dengan kuantiti yang banyak, tidak dibenarkanlah untuk memakai, untuk digunakan kuantiti perak yang banyak untuk menjadikan dia sebagai alatan-alatan perang dan sebagainya. Tapi kalau dengan kuantiti yang sedikit, dibolehkan. Ini berdasarkan apa yang Nabi SAW berdasarkan inilah apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Adapun bagi wanita tidak harus menggunakannya kedua-duanya, yakni emas dan perak sebagai alat atau perkakas termasuk peralatan perang, hanya harus digunakan sebagai perhiasan. Kalau bagi wanita, mereka boleh guna emas ataupun perak sekadar untuk perhiasan. Dia tak boleh nak buat dia tak boleh nak jadikan emas ataupun perak itu sebagai alat ataupun perkakas, tool, ataupun benda-benda yang untuk digunakan alat-alat untuk dijadikan alatan perang. Tidak boleh. Kalau dia nak pakai boleh, cuma hanya boleh dipakai untuk perhiasan sahaja, emas dan perak. Tapi kalau bagi orang lelaki, dia boleh untuk digunakan sebagai alatan nak buat alatan perang dan sebagainya, boleh digunakan perak, tetapi dengan kuantiti yang sedikit. Itu. Okay, seterusnya hadis yang ke-101. Hadis yang ke-101, an Sa'id bin Abi Al-Hasan radhiyallahu anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Abu Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah hujung hulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Ini samalah seperti hadis yang kita bacakan tadi, sama. Dia nak ceritakan bahawa hujung tempat pemegang pedang Nabi SAW itu diperbuat daripada perak. Okay, kita masuk pada hadis yang ke-102. Hadis yang ke-102 berkenaan dengan pedang bersadur emas. Pedang bersadur dengan emas. Haddathana Talib bin Hujair an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'din an jaddihi radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun qala talibun fasa'altuhu anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Diriwayatkan daripada Talib bin Hujair
daripada Hud bin Abdullah bin Sa'ad, daripada datuknya, yakni datuk daripada sebelah ibunya lah, yang bernama Mazidah bin Jabir ataupun bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW memasuki Mekah pada hari pembukaannya, dan di pedang baginda terdapat emas dan perak. Kata Talib, aku bertanya Hud berkenaan perak. Lalu Hud menjawab, adalah hujung hulu pedang Rasulullah SAW dibuat daripada perak. Jadinya sahabat Nabi bernama Mazidah. Sahabat Nabi bernama Mazidah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis di atas bahawa pada pedang Nabi SAW itu terdapat hiasan emas dan juga perak. Terdapat hiasan emas dan juga perak. Macam ni, hadis ni seolah-olah dia sebenarnya nampak kelihatan agak bercanggah lah dengan hadis-hadis yang sebelum ni kita baca berkenaan dengan emas. Sebab Nabi SAW memang memang telah diharamkan lah penggunaan emas bagi lelaki. Tapi bagaimana pula untuk kita faham berkenaan dengan hadis yang diceritakan oleh Mazidah radhiyallahu anhu ini? Dia kata bahawa pedang Nabi SAW itu terdapat padanya emas dan juga perak. Kenapa pedang Nabi SAW itu terdapat emas? Kalau perak tu kita masih boleh terima pakai lagi. Tetapi kenapa di pedang Nabi SAW itu terdapatnya emas? Terdapat emas, walhal patutnya memang emas ni memang diharamkan ataupun memang tidak boleh dipakailah oleh orang lelaki. Dia nampak kelihatan agak bercanggah di situ dengan hadis-hadis yang sebelum ni kita bacakan. Namun para ulama menjawab, hadis ini darjatnya adalah dhaif. Hadis ini darjatnya adalah dhaif. Dan jika ditakdirkan hadis yang kita bacakan tadi ini, jika ditakdirkan hadis ini sahih sekalipun, maka maksud emas di dalam hadis di atas adalah saduran atau celupan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tidak dapat dipisahkan lagi apabila diletakkan ke atas api kerana terlalu sedikit. Ulama kata hadis yang kita bacakan tadi ini adalah hadis dhaif. Sekalipun jika ditakdirkan hadis yang kita baca ini adalah hadis yang sahih, maka ulama mentakwilkan ataupun menafsirkan bahawa ada kemungkinan saduran emas yang ada pada pedang Nabi SAW itu adalah saduran ataupun celupan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tidak dapat dipisahkan lagi apabila kita letakkan di atas api. Disebabkan apa? Disebabkan saduran emas itu terlalu sedikit. Disebabkan saduran emas itu terlalu sedikit. Saduran ni bukanlah Nabi SAW yang membuatnya, ataupun bukan Nabi SAW yang mengarahkan untuk disadurkan, untuk dilakukan saduran emas kepada pedang tu. Bukan Nabi SAW yang buat, dan bukan Nabi SAW yang suruh sadurkan emas pada pedang tersebut. Tetapi baginda memperolehi pedang itu dalam keadaannya telah disadur. Pedang ni Nabi SAW dapat memang dalam keadaan telah disadur dengan emas. Pemegang pedang tu memang dalam keadaan telah disadur dengan emas. Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita bacakan ini berkenaan dengan pedang Nabi SAW ini? Dia disadurkan dengan emas dan juga perak. Kita maklum memang perak dibolehkan untuk orang lelaki pakai untuk kegunaan alatan perang ataupun perkakasan. Untuk perak itu digunakan perak itu untuk membuat alatan-alatan perang ataupun perkakasan. Itu dibolehkan, tapi dengan kuantiti yang sedikit lah. Tapi kalau emas pula, kalau emas kita, sebab dalam hadis ini disebutkan memang ada saduran emas pada pedang Nabi SAW. Cumanya untuk kita lebih mudah faham, memang emas tidak dibenarkan dipakai ataupun digunakan oleh orang lelaki. Tetapi sebabkan pedang ini mungkin Nabi SAW memang dah dapat pedang itu dalam keadaan telah disadur, ataupun apabila pedang itu kita nak leburkan emasnya, memang emas tu memang tak boleh nak pisahkan daripada pedang. Disebabkan kuantitinya yang memang terlalu sedikit dan sebagainya, memang emas tu tidak dapat dipisahkan dengan pedang. Walaupun kita dah letakkan dekat atas api yang panas dan sebagainya, memang tak boleh nak hilang dah. Disebabkan pedang ini memang Nabi SAW dapat memang telah disadurkanlah dengan emas. Bukannya Nabi SAW yang arahkan untuk buat, ataupun
bukan Nabi sendiri yang menyodorkan emas pada pedang tersebut. Jadinya pengajaran hadis yang kita bacakan ini adalah keharusan menggunakan peralatan yang disadur dengan emas yang sedikit. Ingat harus menggunakan peralatan yang telah disadur dengan emas yang sedikit. Hanya sedikit saja dibenarkan. Menurut mazhab Syafi'i, menyadur barang atau peralatan dengan emas atau menyuruh agar disadurkan dengannya hukumnya haram. Hukumnya haram. Tak boleh. Kita nak sadur barang kita ataupun kita suruh orang lain untuk sadurkan barang kita dengan emas, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh. Namun, jika barang atau peralatan yang disadur itu diperolehi dalam keadaan yang telah disadur, harus menggunakannya dengan syarat saduran itu sedikit. Kalau barang yang kita terima ataupun yang kita dapat tu memang kita dapat je memang dah disadur dengan emas, maka boleh digunakan dengan syarat saduran emas itu adalah saduran emas yang sedikit saja, bukan saduran emas yang banyak ataupun melampau. Hanya sedikit saja dibenarkan. Harus untuk kita pakailah peralatan tersebut. Harus menggunakannya dengan syarat saduran itu sedikit, iaitu tidak dapat dipisahkan lagi emas daripada barang yang disadur walaupun diletakkan di atas api. Walaupun dah letak dekat atas api, kita nak pisahkan emas dari nak pisahkan emas dengan pedang tu memang dah tak boleh nak buat apa. So boleh untuk pakai. Boleh untuk dipakai asalkan memang benda tu, emas tu memang dah tak boleh nak dipisahkan dan juga emas tu dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Ingat kuantiti yang sedikit sahaja, bukan kuantiti yang banyak. Kalau kuantiti yang banyak tetap tidak dibenarkan, tetap diharamkan untuk memakainya. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis berkenaan dengan pedang Nabi SAW. Pedang Nabi SAW kita bacakan tadi bahawa ada tempat pemegang pedang Nabi SAW itu ada yang disalut ataupun disadur dengan perak yang sedikit, dan ada juga yang mengatakan, ada hadis yang lain, ada pedang Nabi SAW itu disadur dengan emas. Tapi memang seperti yang telah dijelaskan, yang saya telah dijelaskan tadi, bahawa emas itu memang emas yang tidak boleh dipisahkan dan emas itu dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Itu dibenarkan untuk dipakai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok untuk sambungan masih lagi pada bab pedang Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.